billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita sekali lagi pada hari ini dengan memberikan nikmat kesihatan dan masa lapang kepada kita, sehinggalah detik ini dan saat ini kita masih berada di atas muka bumi menghirup udara milik Allah SWT, dan semuanya dengan izin Allah, walaupun melalui tempoh-tempoh waktu yang sukar bagi setengah pada kita, kan? Bagi sebahagian daripada kita mungkin singgah kepada kita wabak yang tidak dijemput, tidak diundang, kan? Tetapi itulah nilai hidup kita di atas muka bumi. Walau apa pun yang terjadi, kita tetap berlapang dada, kita tetap bersyukur, dan itulah sifat orang beriman, sabar dan syukur dalam semua keadaan. Maknanya kita menikmati semua keadaan dengan cara yang terbaik sebagaimana yang Allah SWT kehendaki. Perlu diingat bahawa dalam apa pun yang berlaku di atas muka bumi, setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini diciptakan untuk kita. Sekalipun kita tengok dia sebagai wabak, kan, kita tengok dia sebagai virus, sebagai sesuatu yang mungkin membahayakan kita, tapi kita perlu faham Allah dah bagi tahu kepada kita bahawa setiap sesuatu yang Allah ciptakan di langit, di bumi dan seisinya, semua untuk kita. Jadi wabak tu untuk kita. Kenapa? Itu kita perlu cari tahu dan belajar. Allah ciptakan penyakit-penyakit tu untuk kebaikan kita. Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah untuk mempermudahkan kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang abid, sebagai seorang ahli ibadah kepada Allah SWT, dan sebagai seorang khalifah. Manusia diberikan akal, dan akal itulah yang nak dididik untuk digunakan. Dan dengan berlakunya semua ni, banyak benda yang mungkin ada yang berubah, kan? Salah satunya di banyak tempat kuliah-kuliah lepas PKP semakin ramai. Sini saya tak pasti. Setakat sekarang belum semakin ramai untuk hari inilah. Tapi katanya ada, semalam saya pergi satu tempat, daripada asalnya orang kat situ kuliahnya dalam belasan orang, dah jadi hampir 50 orang. Bila ditanya, bila dia ceritalah, kata memang lepas PKP ni alhamdulillah ramai yang infak, yang ramai yang insaf. Tak tahulah, kadang-kadang bila mungkin salah, ada ahli keluarga yang kena, kan, atau macam mana, akhirnya kita merasa berkesedaran. Itulah gunanya. Itulah gunanya wabak. Itulah gunanya penyakit. Sebab banyak manusia yang akhirnya insaf kerana sakit, kan? Ada ramai juga yang akhirnya berwakaf sebab dia dah nak mati. Maksudnya mati kenapa? Mungkin sebab kanser, yang doktor dah kata okey, lagi 2 minggu mati, lagi sebulan mati. Kebaikannya adalah orang-orang macam ni boleh buat persediaan, sehingga boleh mewakafkan ke semua harta dia, kan? Disebabkan dia rasa dah nak akhir hayat. Ini memang ada satu kes, dia sedekahkan, dia wakafkan seluruh tanah yang dia miliki, yang jumlahnya tu jutaan ringgit, kan? Sebab doktor kata dalam 2 minggu lagi kamu akan mati. Jadi kebaikan penyakit tu adalah menyediakan kita sehingga kita mahu untuk beramal. Jadi itu kelebihan kalau orang yang sakit. Kalau kita yang sihat, kadang kita tak tahu matinya bila, menyebabkan kita tangguh-tangguh, kan? Kadang-kadang bila kata nak wakaf semua tanah kita, semua harta kita sekarang, nanti nak hidup apa? Nak guna apa? Nak makan apa? Kita rasa nak duduk mana? Itu maknanya satu, kita kata nikmat bagi orang yang mungkin secara zahirnya kita nampak tidak nikmat, kan? Dia sakit, tapi itu nikmat untuk dia. Itulah kehidupan kita, kan? Yang insya-Allah maknanya bagi kita semua, kita tahu untuk menikmati segala apa yang Allah bagi kepada kita, kan? Baik. Jadi hari ini kita nak taubat. Taubat, tajuk kita taubat bagi orang yang mengumpat. Kita nak taubat lah ni, dah mengumpat seumur hidup, nak taubat macam mana cara? Muka surat 178
buku yang pink ni, buku lama, muka surat 207. Baik, taubat bagi orang mengumpat. Sebelum ni kita dah bincang panjang lebar tentang mengumpat, daripada definisi. Kita ulang sikit definisi mengumpat. Apa dia? Ada 4 benda. Kalau ada 4 ni maknanya itu mengumpat. Apa dia 4 tu? Tak disukai. Okey, benda tu tak disukai oleh orang yang mendengar, oleh tuan punya badan. Okey, lagi? Kita kalau tak hafal yang ni memang kita akan mengumpat. Sebab kita tak tahu mengumpat tu apa. Baik, nombor satu ialah kekurangan orang. Itu poin satu. Kekurangan orang yang ada dalam fikiran kita, tentang kekurangan. Kemudian kita luahkan, kita zahirkan. Jadi kekurangan orang yang dizahirkan. Maksud dizahirkan boleh jadi kita cakap, boleh jadi kita tulis, boleh jadi kita buat simbol-simbol apa-apa, boleh jadi buat memek muka, gaya badan, lakonkan semula parodi. Itu semua mengumpat. Kita zahirkan. Lagi tadi kekurangan seseorang yang kita zahirkan. Kemudian yang ketiga, di belakang dia, tidak dengan kewujudan dia, maknanya kita cakap belakang, kan? Dan yang keempat, kalau dia tahu dia tak suka. Itu kalau ada 4 ni maknanya dia mengumpat, kan? Baik, jadi kalau kita dah mengumpat, bila kita faham itu maknanya mengumpat, kalau kita dah termengumpat, macam mana cara nak taubat? Setiap dosa ada cara taubat masing-masing yang berbeza antara satu sama lain, kan? Jadi kalau ada orang tanya macam mana nak tahu taubat kita dah diterima atau belum, tengok dulu step dia. Kalau buat semua tu, insya-Allah Allah janji Allah akan terima kalau cukup lengkap semua syarat yang kita penuhi. Baik, kita tengok setelah seumur hidup bergelumang dalam dosa mengumpat, setelah seusia ini memakan bangkai-bangkai teman sendiri, adakah pintu taubat masih terbuka? Maha pengasih Allah yang sentiasa menanti taubat hamba-hambanya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Firman Allah dalam surah An-Nas ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Dalam surah An-Nisa ayat 16, innallaha kana tawwaban rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Baik, perkataan tawwab itu ada beza dengan sekadar memberitahukan tawwab, tawwaba dalam ayat dengan tawwab. Bila waw dia tu ada sabdu tu menunjukkan maha. Itu hanya sifat Allah. Maksudnya bila maha penerima taubat ni maknanya tidak ada taubat yang Allah tolak. Jadi kalau kita tanya sama ada Allah dah terima atau belum taubat kita, Allah terima semua taubat. Semua janji Allah bahawa Allah terima semua taubat selagi mana kita tidak melakukan syirik. Selain daripada tu taubat Allah terima. Jadi kalau tanya macam mana kita nak tahu Allah terima ke tidak taubat, Allah terima dah. Cuma kan kaedah Allah terima tu macam mana gitu. Dan juga bagaimana kita tak perlu fikirkan sama ada Allah terima atau tidak, tapi fikirkan bagaimana kita nak buat, apa yang perlu kita lakukan supaya Allah terima taubat kita. Ada orang yang dah melakukan maksiat terlalu besar, terlalu banyak seumur hidup sampai dia rasa dia dah terlalu kotor dan tak mau taubat lagi. Sebab saya dah kotor sangat, siapa nak terima kalau saya minta maaf pun? Dia kata, saya nak minta ampun pun siapa nak terima? Allah takkan terimalah, saya dah teruk sangat hidup saya. Dia rasa macam tu. Kena ingat kalau berfikir macam tu, itu daripada syaitan. Sebab itu putus asa. Sebab Allah dah bagi tahu Allah terima, Allah Maha penerima taubat, dan Allah tunggu-tunggu bila kita nak taubat. Jadi tak kisah banyak mana pun dosa kita, yang penting taubat. Baik, jadi macam mana kaedahnya taubat? Biasanya taubat, satu lagi taubat ni tawwab rahimah. Biasanya perkataan taubat itu digandingkan dengan rahim. Sebab rahim tu maknanya apa? Maha penyayang.
Baik. Jadi tawwab, perkataan taubat, sifat menerima taubat, mengampunkan, itu digandingkan dengan sifat penyayang. Ni kita biasa bahas sebelum ni kan. Maksudnya kenapa macam tu? Sebab sifat memaafkan itu hanya akan berlaku pada orang yang penuh kasih sayang. Kita hanya akan mudah memaafkan orang lain bila kita menyayangi dia. Kan kita dah sebut sebelum ni. Kalau masih ingat, maknanya Allah pun sama. Bila Allah tu maha penerima taubat, itu pasti dia maha penyayang. Sebab kalau kita tak sayang, kita susah nak maaf. Kadang-kadang kita maaf boleh, lupa tidak. Bila maaf boleh, lupa tidak, maknanya tak cukup maaf. Maknanya kita tak cukup sayang dengan dia. Macam mana kalau anak yang buat kesalahan sebesar mana sekalipun, kita boleh maafkan dan lupakan, sebab sayang kita kepada dia. Jadi sebab itulah dua sifat ni mesti berganding. Allah selalu gandingkan dalam Quran. Sifatnya kalau penerima taubat, maka dia penyayang juga, maha penyayang, maha penerima taubat. Maka sifat itulah yang kita perlu tanamkan dalam diri kita sebagai manusia, menyayangi supaya kita mudah memaafkan. Jadi kalau susah nak maafkan, maknanya kita tak cukup penyayang. Kenapa susah nak maafkan kucing jiran sebelah? Bukan jiran, kucing dia susah nak maafkan. Sebab kita tak cukup sayang dia. Dia duk buang air besar depan rumah kita, kan? Bau tiap-tiap hari kita bau depan rumah kita. Depan rumah kita tu dah jadi tandas dia. Susah kita nak sayangkan, kita nak maafkan kucing dia. Sebab kita dah benci dengan kucing tu. Kita dah tak sayang dia. Jadi nak maafkan itu memang kena mulakan dengan perasaan sayang. Itulah sifat Allah SWT yang digandingkan, yang menjadi iktibar kepada kita untuk kita buat, kita laksanakan dalam diri kita.